Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid tahun 1. Bertemu lagi untuk subjek matematik hari ini. Seperti biasa, sediakan buku aktiviti dan buku teks matematik masing-masing. Kali ini, Cikgu akan berkongsi mengenai unit 8 yaitu data. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 75 hingga 82. Di dalam unit pembelajaran ini, murid-murid akan belajar cara untuk mengumpul dan mencatat sesuatu maklumat. Salah satu cara untuk mencatat maklumat adalah menggunakan sistem gundal. Gundal atau gundalan adalah tanda berupa garis sebagai peringatan semasa mengira. Cikgu akan tunjukkan cara untuk mencatat nombor menggunakan sistem gundal. 1. Nomor 1 akan ditulis seperti ini. Perhatikan, hanya ada satu garis sahaja mewakili nomor 1. Seterusnya, 2. Nomor 2 ditulis secara gundal seperti ini. Kita perhatikan ada dua garisan untuk mewakili nomor 2. Nomor 3 akan dicatat seperti ini. Nomor 4 ada 4 garisan. Nomor 5. Pada nomor 5 terdapat sedikit perbezaan di mana garis gundal akan dicatat secara menyilang untuk mewakili nomor 5. Untuk nomor 6, kita akan catat seperti ini. 5 dan 1 garisan untuk menjumlahkannya sebagai 6. 7. 5, 6 dan 7. Ada 2 garisan di situ untuk mewakili nomor 7. 8. 9. 10. Murid-murid perhatikan bagaimana garisan secara gundal digunakan untuk mewakili setiap nomor 1 hingga 10. Seterusnya, bagi nomor selepas nomor 10, ia juga akan dicatat seperti sebelum ini. Contohnya, nomor 11 hingga 13. Perhatikan baik-baik cara untuk menanda garis gundal pada setiap nombor. Boleh kan murid-murid? Seterusnya, cikgu akan berkongsi cara untuk mengumpul dan mencatat maklumat. Situasi yang pertama. Mari kita lihat situasi dalam gambar ini. Kelihatan kanak-kanak sedang bermain di kawasan taman. Apakah permainan yang mereka sedang main? Setelah dibuat analisis, kita akan dapati bahwa kumpulan yang pertama bermain layang-layang. Seramai 6 orang kanak-kanak sedang bermain layang-layang. Kumpulan yang kedua pula bermain dam. Ada 4 orang kanak-kanak sedang duduk bermain dam. Kumpulan yang ketiga pula bermain bola sepak. Seramai
3 orang kanak-kanak sedang bermain bola sepak. Daripada pemerhatian ini, kita akan catat maklumat-maklumat ini dalam bentuk jadual menggunakan sistem gundal agar lebih mudah difahami datanya. Seperti ini. Perhatikan layang-layang, ada 6 orang yang sedang bermain layang-layang, dam ada 4 orang, dan bola sepak ada 3 orang. Seterusnya, situasi yang kedua. Gambar ini menunjukkan data cara murid kelas 1 pintar ke sekolah. Kita akan susun data-data ini dalam bentuk jadual. Setelah dianalisis, ada 3 jenis kenderaan yang digunakan, yaitu bas sekolah, basikal, dan motorcycle. Seramai 7 orang murid menggunakan bas sekolah, manakala bilangan yang menggunakan basikal dan motorcycle adalah sama, yaitu 4 orang. Baiklah, daripada maklumat ini, kita akan susun di dalam bentuk jadual seperti ini. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan menjawab soalan pengukuhan pada buku aktiviti matematik. Kita mulakan dengan latihan pada muka surat 81. Kumpul data, tulis nama haiwan dalam jadual ikut kumpulan. Soalan ini meminta murid merekod haiwan dalam jadual mengikut bilangan kaki haiwan. Haiwan 4 kaki, cikgu tandakan dengan warna merah. Haiwan 2 kaki dengan warna ungu, dan haiwan yang tidak berkaki dengan warna kuning. Murid-murid boleh mencatat berdasarkan warna yang telah cikgu berikan ini di dalam jadual yang telah disediakan. Baiklah, untuk latihan muka surat 82. Siti kumpul data sayur yang digemari sekumpulan murid. Susun data dalam jadual. Lengkapkan jawapan. Baiklah, jika kita lihat di sini, ada 4 jenis sayur yang dikumpul. Contohnya, tomato. Faiz, perhatikan. Oke, perhatikan garisan pada jadual gundal ya. Oke. Rani juga menyukai tomato. Wong, Intan, Jenny, Yasmin, dan Amir. Jadi ada 7 orang semuanya yang menyukai tomato. Baik, untuk melengkapkan jawapan pada sayur lobak, terung, dan sawi, murid-murid boleh lakukan cara seperti yang telah cikgu tunjukkan tadi ya. Setelah melengkapkan semua jawapan, barulah murid-murid dapat menjawab soalan A dan B. Boleh kan? Baik, seterusnya. Latihan pada muka surat 83. Lengkapkan jadual di bawah, jawab soalan. Duit Aini. Jika kita perhatikan di dalam jadual ini, ada 4 keping duit Aini yang bernilai 5 sen, 10 sen, 20 sen, dan 50 sen di dalam tabung. Murid kena kira bilangan setiap duit shilling ini
berdasarkan garis gundal yang diberikan. Contoh cikgu berikan, duit shilling 5 sen ada 8 keping dan 10 sen pula ada 10 keping. Setelah melengkapkan jawapan, barulah murid-murid dapat menjawab soalan B hingga I di bawah ini. Cikgu beri contoh A ya. Ada 8 keping duit 5 sen di dalam tabung Aini. Baiklah, untuk latihan muka surat 84, kenali piktograf. Apa itu piktograf? Piktograf ini bermaksud carta gambar, di mana data-data disampaikan dalam bentuk gambar atau simbol. Untuk piktograf, murid-murid perlu perhatikan nota atau catatan seperti ini, dan biasanya ia akan diletakkan di bawah jadwal. Kita lihat pada latihan ini. Pokok bunga di Taman Indah. Ada 4 jenis bunga yang ditanam di taman ini. Ya, yaitu bunga raya, bunga melur, bunga mawar, dan bunga enggrik. Baik, kita akan jawab soalan E. Sekuntum simbol bunga ini mewakili satu pokok. Mengapa? Sebab ianya sudah tercatat pada nota di atas ini. Boleh kan? Baik, untuk B, bilangan pokok bunga mawar. Berapakah bilangan pokok bunga mawar? Perhatikan. Baiklah, ada 5 bilangan pokok bunga mawar di Taman Indah. Baik, untuk menjawab soalan C dan D pula, kita perlu mengira terlebih dahulu semua bilangan mengikut jenis bunga seperti ini. Ini setelah kita kira ya. Jadi, C, pokok bunga yang paling banyak ditanam adalah pokok bunga raya. Dan D pula, pokok yang paling sedikit ditanam adalah pokok bunga melur. Boleh kan murid-murid? Baiklah, seterusnya latihan pada muka surat 85. Lihat piktograf. Jawab soalan di bawah. Jualan penanda buku murid 3E. Perhatikan catatan ini. Sekeping penanda buku mewakili satu keping. Baik, kita akan jawab soalan E. Murid 3E menjual penanda buku selama berapa hari? Di dalam jadwal ada Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumaat. Jadi, murid 3E menjual penanda buku selama 5 hari. Baik, untuk B, bilangan penanda buku yang dijual setiap hari. Telah dinyatakan sekeping. Satu simbol penanda buku itu mewakili satu keping. Jadi murid-murid kena kira berapakah jualan penanda buku setiap hari mengikut hari yang telah dinyatakan di dalam jadwal. Cikgu beri contoh Isnin. Pada hari Isnin, murid 3E telah menjual penanda buku sebanyak 5 keping. Yang lain, murid kena lengkapkan sendiri ya. Baiklah, seterusnya daripada maklumat yang murid-murid telah perolehi pada B tadi, murid-murid sudah boleh menjawab soalan dengan mudah pada soalan C dan D. Boleh kan murid-murid? Baiklah, untuk soalan yang terakhir, latihan yang terakhir cikgu akan kongsikan hari ini ialah muka surat 86. Lihat gambar, lengkapkan jadwal dan jawab soalan. Pelekat Aisyah. Ada 4 jenis pelekat
yang dimiliki oleh Aisyah, yaitu bintang, segi empat, bulat, dan segitiga. Daripada data yang ditunjukkan ini, pelekat bintang ada 5 keping. Jadi kita akan catat seperti ini. Oke, untuk 3 lagi pelekat, murid-murid boleh gunakan contoh yang telah cikgu berikan tadi. Oke, kemudian daripada dapatan itu, murid-murid dengan mudahnya akan menjawab soalan A, B, dan C. A, cikgu akan beri Aisyah ada 4 jenis pelekat. Okey. Baiklah, murid-murid, selesai tugasan kita untuk hari ini. Diharap murid-murid boleh memahami cara untuk mengumpul dan mencatat maklumat serta dapat menjawab soalan-soalan yang diberikan. Hingga kita berjumpa lagi, selamat belajar dan jaga diri. Assalamualaikum.